Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Aku berjanji dengan Allah, kalau aku tengok dia pakcik, aku akan bunuh dia. Ni hak kecil ni, yang baru umur 16 ni. Dengar remaja-remaja yang gila main handphone, yang gila angkat tayar, gila melepak sampai 11-12 malam, yang gila main game sampai sehari 5-6 jam. Lihat apa remaja yang sebaya dengan kalian lakukan di zaman Rasulullah. Aku berjanji dengan Allah, sebab dia ni banyak sakiti Rasulullah. Pakcik tunjuk Ustaz yang mana satu? Hampa nampak tak laki-laki yang paling ramai pengawal di keliling itu? Yang itulah Abu Jahal. Sebelum Abdul Rahman ibn Auf habis bagi nasihat, kedua-dua remaja ini hilang. Fantalaqa kasaqrai, dua-dua tadi meluru seperti helang yang menyambar mangsanya di depan dengan laju ke Saqrai sampai dekat dengan Abu Jahal, dan kedua-duanya berjaya menetak Abu Jahal sampai rebah, jatuh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang mai perhabis bunuh Abu Jahal. Tuan, dua remaja ni, mai mana kekuatan ini? Kekuatan ini datang daripada dua, kefahaman ataupun ilmu, dan yang keduanya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Syukur pada Allah. Pertama sekali terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, saya kagumi, Cikgu Soekarno. Terusnya seluruh jawatan kuasa Festival Sunnah, Ustaz Hilmi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai Rasul selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Waktu di Mekah tiada peperangan yang berlaku. Apabila sampai di Madinah, tahun pertama Nabi mendirikan masjid. Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi menggubal piagam Madinah, perlembagaan Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba tahun kedua, kalau saya tanya dalam dewan ni, tahun 2 Hijrah Rasulullah umur berapa? 2 Hijrah. Nabi hijrah umur 53. Maksudnya tahun 2 Hijrah Nabi umur 55. Tahun 2 Hijrah ketika diwajibkan puasa Ramadan. Ayat yang selalu ustaz-ustaz baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat tu ayat fardu puasa Ramadan. Tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah juga
berlaku satu perang namanya Perang Badar Al-Kubra. Dalam bahasa Arab, Ghazwatu Badrinil Kubra. Peperangan Badar Teragung. Perang ni asalnya bukan perang sebab Nabi ajak para sahabat untuk keluar daripada Madinah pergi ke satu tempat nak ambil barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ini nama-nama ni semua yang kita pernah dengar. Abu Sufyan bawa barang dagangan yang besar daripada Syam, sebut Syria lah senang. Daripada Syam nak balik pergi Mekah, lebih kurang 1000 kilometer. Barang dagangan itu untuk menjana ekonomi bagi pembelian senjata perang menyerang Madinah Al-Munawwarah, seperti mana jawapan risikan yang Nabi dapat daripada para perisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sirah ni. Tuan-tuan, yang saya sebut ni sirah. Bagaimana perang Badar, anggotanya 313 berlawan dengan satu kekuatan tentera daripada sebuah negeri yang besar, Mekah, 1000 orang. Kemudian Nabi keluar bukan untuk perang. Nabi keluar dengan sahabat bukan untuk perang. Musuh yang keluar 1000 orang itu lengkap dengan kelengkapan perang. Bilangan sikit, senjata tak ada. Kecuali parang kecil yang dibawa selalu oleh orang Arab, macam tu je. Ataupun alat-alat yang asas dibawa oleh Rasulullah. Sebab Nabi baru 2 tahun mengasaskan negara Islam Madinah. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun sampai di Madinah, dilantik menjadi Presiden Madinah. Tiba-tiba tahun 2 dalam keadaan tak ada ribut, tak ada angin, tak bersedia apa-apa, Nabi keluar untuk rampas barang dagangan. Quraisy isytihar perang. Tuan-tuan nampak tak? Macam analogi tu, metafora tu macam nak sama hari ni punya keadaan. Apabila Israel menyerang Palestin. Israel negara yang kekuatan ketenteraan dia antara terkuat dunia. Amerika Syarikat, Rusia, Korea Utara, Jerman, Israel, India, ni antara negara-negara yang memiliki kekuatan tentera terkuat dunia. Israel inilah yang hari ini, hari yang keberapa ni, dialah yang isytihar untuk menyerang Palestin. Yang Palestin ni, dia punya roket pun buat sendiri, dikelang macam tu je. Roket dia kalau pi satu arah. Adapun roket Israel, dia kalau pi, dia boleh tekan. Dia boleh tekan stadium tertutup Sultan Abdul Halim. Dia boleh tekan Center Square Sungai Petani. Sampai ke tempat tu dengan tepat. Canggih, kuat, tentera simpanan sahaja. Dia baru gerakkan tentera simpanan dah 300,000 tentera simpanan Israel untuk menyerang Palestin. Begitulah keadaan yang berlaku buat kali pertama Nabi dengan para sahabat. Nabi dengan sahabat tak pernah berperang. Nabi tak pernah bawa sahabat berperang. 313 ni dah berapa ribu ni. 313 pasukan tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sikit je. Nabi tak pernah bawa untuk mereka berperang. Nabi tak pernah ajak sahabat-sahabat ni berperang. Nabi tak pernah tanya sahabat-sahabat ini untuk mereka mengorbankan nyawa mereka untuk memastikan cahaya Islam yang baru sahaja dinyalakan oleh Rasulullah di Madinah untuk diterus nyalakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Nabi pun bila Quraisy isytihar
perang ketua ketika itu adalah Abu Jahal. Abu Sufyan, dia dah bawa barang dagangan yang mahal-mahal ni balik ke Mekah, selamat. Dia selamat, dia guna jalan lain. Nabi tak sempat ambil. Nabi tak sempat rampas. Pasal apa Nabi nak rampas? Sebab barang-barang dagangan itu sebahagiannya adalah hak milik para sahabat. Dulu sahabat duduk Mekah, hijrah pergi Madinah, sekupang pun tak bawa. Mereka tinggal harta di Mekah, Quraisy ambil. Ladang mereka, rumah mereka, ternakan mereka, Quraisy ambil. Sebab itu Nabi nak ambil semula harta para sahabat di dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Yang tu cerita perang Badar yang asalnya bukan perang. Bila keluar bukan nak pergi perang, bawa senjata yang terhad, senjata yang biasa saja. 313 jumlah kenderaan 2 kuda. Tuan-tuan bayang tengok. 2 saja kuda. Yang pertama ditunggang oleh Az-Zubair Ibn Al-Awwam, yang kedua Miqdad Ibn Aswad. Letak nama sahabat-sahabat yang hebat. Kalau tuan-tuan tengok, Nabi hantar penunggang kuda hebat di kalangan sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zubair ibn Awam, Miqdad ibn Aswad. Ni nama-nama yang selalu berulang. Tok Sah duk seronok lah letak nama anak macam-macam. Tak Venezuela, Trojan, Haji Nomo. Tinggal tak tahu je lagi. Saya tiap-tiap Selasa tahnik budak. Tiap-tiap Selasa 10, 15, 20 orang pagi di sekolah. Ni terumum pula dah. Bukan nak suruh mai. Bukan nak suruh mai tahnik. Saya nak cerita nama tu. Kadang-kadang dengar tak berapa sedap. Minta maaf. Kadang dengar nama kesian bayi ni. Nama itu akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kalian akan dipanggil dengan nama itu dan nama bapa kalian di padang mahsyar. Nama yang ayah dan ibu kalian namakan ketika hidup di dunia. Maka namakan anak-anak kalian dengan nama yang baik. Dengan nama yang baik. Kuda ada 2 ekor saja. Nak pergi perang macam mana? Nak pergi perang macam mana? Kuda 2 saja. Nabi bagi panglima kuda yang paling hebat ketika tu, Zubair dan Miqdad radhiyallahu anhuma. Jalan. Abu Jahal ketua komando 1 Quraisy ketika itu. Dikeliling dia banyak komando-komando yang jaga dia. Sebab dia panglima perang 1 Quraisy. Apabila keluar daripada Madinah, siapa yang pernah pergi umrah, nanti sewa van pergi ke Badar. Pergi ke Badar. Madinah nak pergi ke Badar, tuan-tuan tak jumpa RNR kanan kiri apa semua bangunan tinggi-tinggi. Dia kanan kiri tu nak sampai ke Badar lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Maksudnya jalan yang tuan-tuan tengok lebih kurang itulah jalan yang Nabi dan sahabat lalu. Dulu berapa tahun saya tak ingat, berapa belas tahun yang lalu saya pergi Madinah, kami ambil van, kami pergi jalan tu. Nak tengok jalan yang Nabi dan sahabat lalu. Naik van aircon tu pun 3-4 kali telap. Lena mangkit tak sampai lagi. Padang pasir. Berhenti sat di padang pasir, try pergi masuk. Ada bukit, ada batu, ada cerun, ada batu yang besar-besar. Saya terfikir, macam mana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum nak daki bukit yang tinggi? Macam mana Nabi dan para sahabat nak heret peralatan, kenderaan, makanan, senjata bila sampai kepada kawasan bongkah-bongkah batu yang besar? Saya termenung di padang pasir. Saya melihat padang pasir yang luas dan masih kosong itu. Besarnya pengorbanan kamu, wahai pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, nak pastikan malam ni saya dan kita semua boleh menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pi tuan-tuan, pi Madinah, ambil van, pi Badar. 160 km lebih kurang. Bukan 13 tau. 160 km jalan kaki. Nak pi perang, kalau pi makan angin tak apa juga. Pi perang maksudnya sampai-sampai nak kena siap untuk bertempur lagi beberapa hari. Siap untuk korbankan nyawa lagi beberapa hari. Siap untuk tinggalkan dunia lagi beberapa hari. Maka sahabat Nabi pun keluar dengan sahabat radhiyallahu an. Ansar dan Muhajirin bercampur 313. Sebelum nak sampai, Nabi kata, asyiru alayya ayyuhan nas. Tuan-tuan bayang, Nabi duduk depan. Nabi kata, boleh tak aku nak dengar pendapat? Terjemah cara orang kita ni. Asyiru alayya ayyuhan nas. Boleh tak aku nak dengar pendapat? Bila Nabi kata boleh tak aku nak dengar pendapat sebab kita nak pergi berperang. Kalau kalah, kita kehilangan ibu kita, ayah kita, anak kita, isteri kita, rumah kita, pekerjaan kita, KWSP kita, nak tinggal dunia ni. Asyiru alayya ayyuhan nas. Nabi kata boleh tak bagi pendapat? Manusia terbaik umat Nabi SAW waktu itu berdiri, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Ya Rasulullah, diri dan nyawa ini untuk Islam. Maka aku mewakili dengan Muhajirin untuk bersama dengan kamu bertempur menghadapi musuh Allah. Bangun Abu Bakar. Nabi ulang lagi. Abu Bakar dah bagi dah persetujuan. Nabi ulang. Nabi kata, asyiru alayya ayyuhan nas. Bangun Sayyidina Umar, cakap perkara yang sama. Kemudian Nabi cakap lagi, asyiru alayya ayyuhan nas. Kenapa? Bangun Miqdad Ibnul Aswad. Miqdad ni panglima perang yang hebat. Jarang kita dengar nama dia. Bangun Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Dia pun cakap seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Menyatakan persetujuan untuk memberikan seluruh kehidupan dunia dan nyawa ini kepada Allah dan agamanya. Untuk memastikan hari ini, sampai hari ini 1400 tahun kita masih Islam. Kita masih lagi iman. Kita masih boleh beribadat di atas muka bumi Allah. Ini perjuangan sahabat. Miqdad bangun, duduk 3 orang dah. Nabi tanya lagi. Nabi kata, asyiru alayya ayyuhan nas. Kemudian bangun seorang. Namanya Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau adalah Presiden Aus. Presiden Aus nama Sa'd bin Mu'adz. Presiden Khazraj nama Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Bangun Sa'd bin Mu'adz. Dia bangun sebab dia daripada Ansar. Rupa-rupanya 3 tadi ni daripada Muhajirin. Daripada Mekah, Muhajirin. Dia kata, ya Rasulullah, ka'annaka turidu bina. Seakan-akan baginda Rasul maksudkan kami. Sebab tak ada wakil kami yang jawab dan bangun menyatakan sokongan. Lalu dia pun bangun. Sa'd bin Mu'adz bangun di hadapan Nabi SAW. Sebab apa Nabi nak tanya ni? Sebab perang Badar, perang yang pertama. Nabi tak pernah ajak umat Islam untuk berperang. Nabi tak pernah ajak para sahabat untuk berkorban dunia mereka. Benda yang paling mereka sayang, iaitu nyawa mereka. Nabi tak pernah ajak. Sebab tu Nabi nak dengar dengan telinga Nabi sendiri daripada mulut para sahabat. Wakil Muhajirin sudah bercakap. Bangun wakil Ansar. Sa'd bin Mu'adz kata, ya Rasulullah, amanna bika wa saddaqnaka. Kami beriman dengan kamu, kami membenarkan kamu, kami menyaksikan apa yang kamu bawa itu adalah benar. Kami memberikan sepenuh kepercayaan kami kepada kamu ya Rasulullah. Kami memberikan seluruh kehidupan kami ya Rasulullah.
kami memberikan ketaatan kepada kamu ya Rasulullah. Famdi ya Rasulullah lima arat. Perjuangkan dan arahkan kepada kami wahai pesuruh Allah apa yang kamu kehendaki. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutuskan kamu dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahr. Seandainya kamu wahai pesuruh Allah tunjukkan lautan yang terbentang luas untuk kami lalu, nescaya lautan ini akan kami redah. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Tidak akan ada seorang pun daripada kami yang akan terkecuali. Ni ayat sahabat. Bila Nabi ajak perang. Kalau betul Israel serang seluruh Gaza. Seperti surat angin yang dihantar melalui udara. 24 jam Israel bagi masa kepada penduduk Gaza untuk dikosongkan Gaza sebelum mereka masuk. Kalau betul lah tentera-tentera dia masuk ratus ribu untuk merampas kawasan tersebut, berapa orang yang sanggup pada malam ni, yang ada dalam dewan ni untuk tinggal kenderaan, untuk tinggal rumah dia, harta dia, keluarga dia bersama dengan umat Islam Palestin berjuang dengan mereka. Berapa orang? Kau tadi pun duk sembang nak makan tom yam, nak singgah Cakotiau. Ya apa habis? Ini cakap banyak pula kata. Dah nak singgah Cakotiau. Siapa yang sanggup tinggalkan 140,000 dalam akaun KWSP dia untuk keluar berperang dan berjihad? Kalau diambil nama malam ini di pintu itu untuk terus menuju ke Palestin, berapa orang? Saya boleh pergi Ustaz, anak itulah 2 orang nak hantar pergi sekolah. Alasan Doremi itu je kita bagi. Takbir kuat. Subuh tak nampak. Takbir kuat. Mengaji fiqh tak ada langsung sebulan. Fiqh tak mengaji, tauhid tak mengaji. Dia ingat perang ni nak menang dengan semangat. Bukan. Peperangan dan jihad akan dimenangi umat Islam dengan iman dan kefahaman. Iman dan kefahaman, itu yang akan menang. Semangat akan keciciran dan habis di tengah-tengah jalan. Dia habis macam tu je. Dia akan habis semangat. Sebab tu dalam perang nanti bersama dengan Imam Mahdi, dalam perjalanan 1/3 yang akan berundur dan tarik diri. 1/3. Tiada ilmu dan tiada iman yang kuat. Ilmu, iman. Ini 2 syarat dia. Maka Sa'ad ibn Mu'az, bila Nabi minta dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, sir bina ala barakatillah. Bimbing kami dalam peperangan ini ala barakatillah. Kata Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az. Kemudian Sayyidina Sa'ad pun duduk. Surra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila gembira, seluruh para sahabat tahu Nabi bergembira, dan apabila gembira, cahaya pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin terang benderang. Wajah Nabi. Macam mana tuan-tuan tengok bulan yang mengambang, yang mengeluarkan cahaya sehingga kalau kita tutup lampu kereta boleh nampak jalan. Saya pernah buat tuan-tuan. Cahaya pada malam mengambang, saya tutup lampu kereta, nampak jalan. Begitulah wajah Rasulullah apabila Nabi gembira dan redha dengan tindakan sahabat yang bertepatan dengan iman. Surra Rasulullah wastanara wajhuhu. Istanar ni maksudnya bercahaya. Muka Nabi cahaya, sahabat tengok Nabi gembira. Sahabat semua gembira, Nabi pun cakap. Nabi kata, siru wa abshiru. Berjalanlah kalian. Jom kita pergi. Wa abshiru, dan ambillah berita gembira. Seolah-olah aku sekarang ini melihat
di mana tiap-tiap pemimpin ataupun orang-orang Quraisy itu akan mati. Nabi sebut di situ akan mati Abu Jahal, di sini akan mati siapa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu nak keluar tadi ni ada dua beranak. Bukan dua orang beranak, dua beranak. Sahabat nama Sa'ad ibn Khaythamah radhiyallahu anhuma. Sahabat nama Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad sahabat, Khaythamah sahabat. Dua-dua sahabat. Bila nak pergi perang Badar, kedua-dua ni tak boleh pergi perang Badar sebab ahli keluarga tak ada lelaki lain. Tetapi dua-dua nak pergi. Ayah nak pergi, anak nak pergi. Bila kedua-duanya nak pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata undi. Undi. Subhanallah. Pergi perang, bukan pergi majlis kenuri. Bukan lawan pinball. Bukan lawan game Dota. Pergi perang. Sa'ad dan anak dan ayahnya Khaythamah bila jumpa Nabi, Nabi kata buat undian. Bila undi, dapat keluar nama anak untuk keluar berperang. Anak kata, wahai ayah, aku yang pergi. Si ayah kata, wahai Sa'ad, athirni bihil yaum. Boleh tak korbankan peluang ini untuk ayah kamu pada hari ini? Wahai Sa'ad, boleh tak korbankan peluang ini untuk ayah kamu hari ini? Ayah dah tua, wahai Sa'ad. Memang undi, Nabi suruh undi. Boleh tak bagi ke ayah? Anak dia kata, ya abati, wahai ayah. Lau kana ghairul jannah, la athartuka biha. Kalau yang kamu minta itu bukan syurga, nescaya aku akan berikan kepada kamu. Wahai ayah, kalau yang ayah minta tu bukan syurga, bukan redha Allah, saya bagi. Ayah minta rumah, saya nak bagi. Ayah minta kereta, saya boleh bagi. Ayah minta duit, saya boleh bagi. Ayah minta dunia, saya boleh bagi. Ayah nak minta syahid, saya takkan bagi kepada ayah. Ini peluang saya. Ini anak. Ini anak 1400 tahun dulu yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni punya anak 20, 23 tak bagi handphone, bergaduh anak dengan ayah. Bergaduh anak dengan ayah, tak bagi handphone. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai di medan perang, Nabi susun para sahabat. Buat pertama kali Nabi menjadi panglima perang satu. Rasulullah bukan orang bawa tasbih besar-besar sangkut di leher. Nabi berzikir 24 jam ketika jaga dan tidur. Dalam masa yang sama, Nabi juga panglima perang. Taktik perang yang Nabi bawa tidak pernah dilakukan oleh Quraisy. Dalam perang Badar, Quraisy ni cara dia tempur serang pecah. Dia serang melulu macam tu aja. Berkuda dalam tu, tombak dalam tu, panah dalam tu, berjalan kaki dalam tu, ikut yang pikut ni. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja hebat iman, Nabi juga pengatur strategi perang yang hebat. Nabi arahkan para sahabat yang paling depan sekali pasukan pemanah. Selesai pasukan pemanah, maka Nabi arahkan pasukan penombak. Tak ramai lah. Habis pasukan penombak, Nabi arahkan pasukan pejalan kaki. Yang ni yang paling ramai. Maka strategi perang tersusun ini kali pertama dilihat oleh orang-orang Quraisy musyrikin. Mereka pun pelik dan itulah strategi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehingga menang para sahabat dan Rasulullah dalam perang Badar. Sebelum perang, Nabi susun sahabat. Tuan-tuan, rupanya para malaikat juga apabila mereka berperang, mereka tersusun. Apabila para malaikat solat ataupun beribadat, mereka juga tersusun saf. Maka Nabi susun para sahabat. Ketika itu Sawad ibn Ghaziyah ke depan sikit. Sawad ibn Ghaziyah dia ke depan sikit saja. Nabi ketuk dengan sesuatu macam tu. Nabi ketuk. Maka kata Sawad, "Ya Rasulullah, auja'tani." Ini bukan kisah Anu, ini kisah Sawad. Hadis ni Hasan. Hadis ni Hasan. Sawad kata, "Ya Rasulullah, auja'tani." Kamu sakitkan aku. Bukan Nabi buat kuat pun. Nabi tidak pernah memukul manusia seumur hidupnya. Nabi hanya pernah membunuh seorang. Namanya Ubay ibn Khalaf. Wal'iyazubillah. Satu-satunya manusia dan makhluk yang dibunuh oleh tangan mulia, tangan suci, tangan pengasih, tangan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Khalaf. Kalau Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang bacaan Quran seperti Jibril alaihissalam. Ubay bin Khalaf lelaki di dunia ini satu-satunya yang dibunuh oleh Rasulullah. Adapun pukul, Nabi tidak pernah memukul orang, termasuk isteri dan khadam-khadamnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah pukul. Angkat suara pun tak pernah. Nabi ketuk Sawad macam tu je untuk pergi ke belakang. Sawad buat sakit, dia kata, "Auja'tani." Kamu bagi aku sakit ya Rasulullah. "Auqidni." Aku nak balasan. Dia nak ketuk balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, "Boleh wahai Sawad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat minta untuk buat balik, Nabi kata, "Boleh wahai Sawad, boleh." Kita kalau jadi manager pun tak pandang dah bawah ni. Tak payah manager lah, JKK cukup lah. Kalau boleh jumpa menteri besar, Perdana Menteri, Presiden, kalau boleh hormat orang, Masya Allah, Alhamdulillah, hebat. Sawad dalam perang, waktu Nabi tengah susun, dia minta untuk balas apa yang Nabi buat kepada dia. Fakashafa Rasulullah thawbah. Nabi pun angkat pakaian dia. Bila Nabi angkat pakaian dia, dia pun peluk Nabi, dia kucup tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dilihat oleh para sahabat yang lain. Dengan cemburunya sahabat lain melihat Sawad ibn Ghaziyah melakukan perbuatan itu. Lalu Nabi pun tanya, "Ma hamalaka an taf'ala hadha ya Sawad?" Wahai Sawad, kenapa kamu buat macam ni? Kamu kata nak tibai aku balik. Ini terjemah bahasa kita lah, sedap sikit. Wahai Sawad, kamu kata nak pukul aku balik. Kenapa kamu cium aku? Kenapa kamu dakap aku? Dia kata, "Ya Rasulullah, sekejap lagi kamu tahu apa yang akan berlaku, perang. Kita tak tahu ya Rasulullah siapa yang hidup, siapa yang mati. Maka aku berdoa kepada Allah supaya minit-minit terakhir, Arab panggil akhirul ahdi, saat-saat terakhir antara aku dengan kamu ya Rasulullah, ayyamassa jildi jildak, ialah kulit aku bersentuh dengan kulit mulia kamu wahai pesuruh Allah." Dia nak kulit dia, Sawad nak kulit dia bertemu dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu an. Tuan-tuan tengok cara sahabat berfikir. Cara sahabat berfikir. Bukan minta keuzuran untuk balik. Bukan minta keuzuran untuk balik. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah bina satu kemah untuk Nabi. Dia panggil Arish. Arish. Di Badar hari ini zaman moden hari ini, kalau tuan-tuan pergi daerah Badar, ada masjid nama Arish. Di masjid itulah kedudukan yang sama kemah Rasulullah itu dibina di situ. Siapa yang buat kemah tu ke Nabi? Sa'ad ibn Mu'az
radhiyallahu anhu. Hebat Sayyidina Sa'ad. Di dalam kemah itulah Nabi menyusun strategi peperangan, dan di dalam kemah itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu, esok perang, malam tu Nabi sembahyang, rokok, i'tidal dan sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni Nabi ajak. Bila berlaku perang yang macam ni, Nabi mengajar kepada kita untuk menundukkan diri kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memberikan kemenangan kepada kita dan supaya Allah menurunkan bantuan kepada kita semua. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu memiliki tentera-tentera yang berada di langit dan juga di bumi. Tentera apa Allah nak hantar? Wallahu alam. Ada sekali Allah hantar tentera berupa mengantuk kepada umat Islam, supaya para sahabat tidak berasa takut. Mereka mengantuk tu, dia hilang rasa takut. Perang tuan-tuan, perang. Ini adalah perang. Maka Nabi pergi ke kemah itu. Dalam kemah itulah Nabi sembahyang. Pada malam peperangan itu Nabi solat. Habis solat, Nabi solat. Habis solat, Nabi solat. Habis solat, Nabi solat. Kata para sahabat, sehingga hampir menjelang subuh. Sembahyang apa tuan-tuan? Ni daripada Isyak pukul 9. Isyak pukul 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 6. Lebih kurang 8 jam. Nabi salat, habis salat, Nabi salat, habis salat, Nabi salat, habis salat, Nabi salat. Kemudian Nabi berdoa, Nabi berdoa, Nabi berdoa. Sallallahu alaihi wasallam. Berjam-jam Nabi salat. Entah berapa puluh rakaat, ratusan rakaat, wallahu a'lam. Rasulullah yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah bagi ujian, kita kata maklum kena minta dengan Allah, sembahyang 2 rakaat. Nabi ajak sembahyang. Sembahyang dah ustaz? Bila maklum sembahyang? Kemarin. Berapa? 2. Tak bagi-bagi pun. Tak dapat-dapat pun saya minta 2 masalah macam tu. Tengok sirah macam mana Nabi bila menghadapi satu situasi. Bagaimana Nabi memujuk Tuhannya. Bagaimana Nabi bermunajat dengan Tuhannya. Bagaimana Rasulullah mengadu kepada Tuhannya. Ila qubailil fajri, sampai nak dekat subuh. Sampai nak dekat subuh, solat, doa. Kata Abu Bakar, aku melihat Nabi SAW. Abu Bakar je boleh masuk dalam kemah. Sayyidina Abu Bakar masuk dalam kemah. Nampak Nabi selesai sembahyang. Nabi menjulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Bukan macam ni tuan-tuan. Kita minta sembahyang hajat, tangan atas paha. Masalah banyak ya Allah. Masalah banyak. Anak buat perangai, laki pun buat perangai. Tempat kerja pun masalah. Tangan duduk macam ni. Tangan sandak. Dia ingat minta menakan dia pun. Nabi menjulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Ya Allah, anjiz lana ma wa'adtana. Wahai pesuruh Allah, kau tunaikan apa yang kau janjikan. Rasulullah. Nabi kata, Ya Allah, intahlik hadhil isabah. Lam tu'bad ba'dal yawm. Wahai Allah, kalau pasukan ini tidak menang, tidak akan ada manusia yang menyembah kamu di atas muka bumi, wahai Allah. Ini ayat Nabi. Sebab yang tu adalah umat Islam, di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakr, di situ ada Umar, di situ ada Ali, di situ ada Zubair. Di situ ada Abdul Rahman ibn Auf. Wahai Allah, intahlik hadhil isabah.
lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau pasukan ini kalah, tidak ada siapa yang menyembah kamu, wahai Allah, tidak berbaki. Kalau kami mati semua, wahai Allah, tidak berbaki. Menangkan kami, wahai Allah. Tu minta Nabi. Menangkan Palestin, wahai Allah. Antarkan bantuanmu ke Palestin, wahai Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, wahai Allah. Antarkan tentera-tenteramu ke Palestin, ya Allah. Berikan keredaan kepada penduduk Palestin dan tentera Palestin, ya Allah. Berikan kesabaran kepada penduduk Palestin dan tentera Palestin, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, begitu Nabi SAW berdoa. Sampai Abu Bakar datang belakang, ya Rasulullah. Wahai pesuruh Allah, Allah akan makbulkan doa kamu. Sampai begitu Abu Bakar tengok Nabi, kesian ke Nabi. Nak minta kemenangan untuk ummah, untuk Islam, untuk melihat hari ini kita boleh pakai tudung muslimat dan orang-orang Islam semua boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar, bila Nabi dah keluar, susun apa pasukan perang apa semua, Nabi pun baca, Nabi kata sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Pasukan Quraisy musyrikin akan kalah. Mereka akan dikalahkan, wa yuwalluna dubur. Mereka akan lari lintang pukang, Nabi sebut begitu. Kemudian Nabi ambil tanah, Nabi genggam tanah, Nabi pun baling ke arah musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy duduk sana, Nabi pun baling, Nabi kata, syahatil wujuh. Nabi panggil, syahatil wujuh. Syahatil wujuh. Tidak ada seorang pun daripada askar-askar Quraisy musyrikin, kecuali mulut, hidung dan matanya dipenuhi dengan habuk dan pasir. Semua yang itu mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, habis Nabi susun pasukan perang, mereka pun mula berjalan. Tentera-tentera musyrikin Quraisy pun berjalan mai ke sini. Abdul Rahman ibn Auf, semua orang kenal lah. Abdul Rahman ibn Auf, dia pun tengok kanan dan kiri dia. Tengah berjalan nak pergi perang dah ni, nak mula dah. Saya ringkaskan. Nak mula dah. Dia pun tengok kanan dan kiri dia. Dia tengok ada dua remaja, umur dalam 16-17. 15, 16, 17. Di antara umur tu. Sama ada baru je balik. Baru balik ni maksudnya dalam 16. Kalau kita kata umur balik 15, umur budak-budak tu 16, 17. Remaja di awal remaja. Abdul Rahman ibn Auf, kibarus sahabah. Sahabat besar. Para jurid perang yang hebat. Tapi bila dia tengok kanan dan di kiri dia, dia kata, alamak budak. Ni saya terjemah bahasa kita. Sebab dalam sirah dia sebutkan, tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Bila Abdul Rahman bin Auf tengok kanan dan kiri, dia kata, alamak pasal apa kecil-kecil pula kanan kiri aku ni. Sebab dia mengharapkan kanan dan kiri dia orang yang sedap sikit. Sebab lagi nak perang, maksudnya adalah juga tolong defend belah kanan belah kiri. Tengok budak remaja, awal remaja. Dia simpan perkataan itu, dia berjalan. Di kanan dia ada Muaz ibn Amr, di kiri dia ada Muaz ibn Afra. Satu riwayat lagi kata Muaz ibn Afra, Muawiz ibn Afra. Dia ada dua riwayat. Muaz ibn Amr, Muaz ibn Afra. Dua-dua nama Muaz. Kanan, kiri. Kedua-duanya mempunyai misi yang sama. Dua budak kecil ini, tuan-tuan. Lalu yang di belah kanan tepuk dia. Tepuk Sayyidina Abdul Rahman. Ya Am, pakcik. Ata'arifu Aba Jahlin Ibn Hisham. Pakcik kenal dah Abu Jahal?
Abdul Rahman bin Auf kata, wahai remaja, yang kamu tanya tu ketua tentera nombor 1 Quraisy musyrikin. Ketua tentera nombor 1. Apa kamu nak buat? Kenapa kamu dorang cari? Dia kata, pakcik, Muaz bin Amr, Muaz bin Afra jawab, wahai pakcik, aku dengar annahu yasubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Jahal ini satu orang yang selalu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahadullah, aku berjanji dengan Allah, in ra'aituhu an aqtulahu. Kalau aku tengok dia pakcik, aku akan bunuh dia. Ni hak kecil ni, yang baru umur 16 ni. Dengar remaja-remaja yang gila main handphone, yang gila angkat tayar tengah-tengah jalan, yang gila melepak sampai 11-12 malam, yang gila main game sampai sehari 5-6 jam. Lihat apa remaja yang sebaya dengan kalian lakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji dengan Allah, sebab dia ni banyak sakiti Rasulullah. Abu Jahal ni aku dengar dia selalu sakiti Nabi. Kalau aku nampak dia pakcik, aku nak bunuh dia. Pakcik tunjuk sat yang mana satu? Tuan-tuan, kata Abdul Rahman ibn Auf, waktu itulah aku nampak Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni rajul dakham. Dakham ni badan dia besar. Kalau dia duduk pun orang nampak. Maka pakcik tu kata, hampa nampak tak laki-laki yang paling ramai pengawal di keliling itu? Sebab dia general nombor 1. Laki-laki yang paling ramai mengelilingi dia tu, yang itulah Abu Jahal. Sebelum Abdul Rahman ibn Auf habis bagi nasihat, kedua-dua remaja ini hilang. Fantalaqa kas-saqrain. Dua-dua tadi meluru seperti helang yang menyambar mangsanya di depan. Dua-dua remaja tadi, tuan-tuan. Pi sungguh. Bukan pi gempak, baling batu pada jauh. Baling batu menyorok-menyorok tu buat apa? Kan baling menyorok. Nampak tak? Kedua-dua ini, kata Abdul Rahman, sebelum aku menghabiskan kalam aku melihat mereka hilang. Telah berlepas seperti mana 2 ekor helang dengan laju ke Sakrain. Sampai ke dekat dengan Abu Jahal. Dan kedua-duanya berjaya menetak Abu Jahal. Sehingga rebah Abu Jahal. Sampai rebah, jatuh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang mai perhabis bunuh Abu Jahal. Tuan-tuan, 2 remaja ni. Mai mana kekuatan ini? Daripada mana datang kekuatan ini? Kekuatan ini datang daripada 2. Kefahaman ataupun ilmu, dan yang keduanya iman. Tuan-tuan tahu apa sahabat sebut? Sahabat sebut, Abdullah bin Mas'ud sebut, ketika kami hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, 100% sahabat mengerjakan solat berjamaah 5 waktu di Masjid An-Nabawi. Laqad ra'aituna, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aituna, aku melihat ketika kami bersama dengan Rasulullah, 100% para sahabat solat 5 waktu berjamaah di Masjid An-Nabawi. Wa ma takhallafa minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidak akan ada seorang pun sahabat yang tidak pergi kecuali munafik yang original munafik dia. Di zaman sahabat. Begitu sembahyang zaman sahabat. Kalau kaedah tu buat main zaman ni, sekali dengan tok imam, dengan tok syak, dengan pegawai, semua. Semua sekali. Kali ingat bercakap betul lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir. Terakhirlah. Kan, sengap pun terlalu bising. No, perang pun bermula. Perang pun bermula.
Nabi masuk peperangan itu. Ada kala Nabi di depan, ada kala Nabi di belakang. Ketika Nabi di belakang, Nabi masih lagi mengangkatkan tangannya untuk berdoa kepada Allah. Tuan-tuan tengok. Ketika Nabi di belakang, Nabi masih mengangkat tangan untuk berdoa. Ketika Nabi berdoa, Nabi pun berkata, Nabi pun sebut, Hadza Jibril akhadha bi ra'si farasihi alaihi adatul harb. Nabi kata, aku tengok Jibril sekarang. Jibril turun bersama dengan 1000 orang para malaikat. Sekarang mereka sedang turun. Nabi melihat dalam perang Badar Jibril alaihissalam. Jibril selain daripada tugasnya menyampaikan wahyu, Sayyidina Jibril juga adalah ketua pasukan perang malaikat. Nabi kata, Hadza Jibril. Hadis ni hadis Sahih Bukhari. Hadza Jibril akhadha bi ra'si farasihi alaihi adatul harb. Aku melihat Jibril membawa para malaikat turun dan kesemua mereka memegang peralatan perang. Sebab tu ada sahabat cerita dalam perang Badar, dia berjalan, dia duk kejar satu orang musyrikin, tiba-tiba kepala putus. Maka dia tahu ketika itu ada orang lain yang bunuh. Bila pergi bagi tahu kepada Nabi, Nabi pun sebut malakun karim. Ayyadakumullah bimalakin karim. Allah membantu kalian yang mana bantuan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat bantuan para malaikat yang turun dalam peperangan Badar, membantu umat Islam dalam perang Badar. Selain daripada membunuh, mereka juga diturunkan untuk menenangkan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, wahai Allah, seperti mana kau hantar para malaikat untuk memenangkan perang Badar, kau hantarkan jugalah ya Allah tentera-tenteramu di kalangan para malaikat untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin. Wahai Allah, kami bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, di kalangan kami pasti ada yang tidak ditolakkan doanya kerana kecintaan kamu kepadanya. Ya Allah, turunkan bantuan kamu kepada ahli Palestin, tentera Palestin, seperti mana kau turunkan bantuan malaikat kepada tentera Badar. Kami mohon kepadamu ya Allah, ayyidhum bijunudin min indik. Kau turunkan bantuan ketenteraan kepada penduduk Palestin, wahai Allah, daripada langit, daripada sisi kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Taala memakbulkan doa kita insya-Allah.